Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Nama saya Esther Liban Kevin dari kelas AM 228-3A dan saya akan membentang mengenai tajuk pembuangan bayi. Isu mengenai pembuangan bayi yang sekarangnya semakin berleluasa dan telah terpapar di surat khabar dan di televisyen. Pembuangan bayi berlakunya apabila ibunya tidak lagi menginginkan menjaga anaknya, iaitu terjadinya kehamilan tidak diingini. Perbuatan ini ramai berlaku di kalangan remaja terutamanya. Oleh itu, disebabkan isu ini, ramai remaja telah mengalami masalah dari segi psikologi seperti mengalami kemurungan, hilangnya keyakinan diri dan juga berasa bersalah dan resah akibat perbuatan yang sepatutnya tidak dilakukan. Bantahan ini berpendapat bahawa hak kanak-kanak untuk mengetahui ibu bapa dan asal-usul mereka diabaikan untuk kanak-kanak yang digugurkan di pintu masuk bayi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Muhammad Akmal bin Siddiq. Saya Nur Syafiqah binti Abdul Rahman Beji dari AM 283A. Metodologi kajian yang akan saya bincangkan adalah bentuk kajian. Bentuk kajian yang digunakan untuk mengkaji gejala pembuangan bayi dalam Malaysia ini adalah kualitatif. Data kualitatif ialah dalam bentuk pemerhatian dan analisis dokumen. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Nama saya Anita Kristina, anak Simon dari kelas AM 2283A. Dan hari ini saya akan menerangkan tentang metod pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data yang digunakan untuk kajian ini adalah melalui kaedah borang soal selidik. Borang soal selidik merupakan kaedah pensampilan dalam pengumpulan data bagi memudahkan proses berhubung terus dengan kumpulan sasaran. Penggunaan borang soal selidik ini juga perlu mengikuti beberapa strategi tertentu, iaitu dari segi mereka bentuk soalan selidik yang bersesuaian dengan kajian untuk mengelakkan sebarang kesilapan berlaku. Borang soal selidik ini diedarkan secara rawat di media sosial penelidik, iaitu dengan menggunakan Google Forms bagi mengajukan soalan kepada kumpulan sasaran dengan tujuan memperolehi data yang tepat dan terperinci. Borang soal selidik ini terdiri daripada jantina, umur dan beberapa soalan lain-lain berkaitan kajian yang dilakukan penyelidik. Justru kaedah pengumpulan data amatlah penting bagi memudahkan proses menganalisis sumber makluman yang telah diperolehi untuk kajian ini. Hai, nama saya Elisia Najatan, saya dari AM 228-3A. Hari ini saya akan membentangkan tentang metode analisis data. Di dalam kajian ini, kami menggunakan kaedah analisis data dengan menganalisis dokumen dan secara deskriptif. Pengumpulan data dengan menganalisis dokumen ini dapat memberikan maklumat yang lebih tepat dan relevan kepada isu dan masalah yang sedang dikaji. Contohnya, beberapa buah jurnal telah digunakan sebagai rujukan. Seterusnya adalah analisis data secara deskriptif. Kaedah pengumpulan data secara deskriptif ini ialah di mana data yang dikumpulkan adalah secara lisan dan juga secara bertulis yang menerangkan beberapa maklumat mengenai tajuk kajian. Penggunaan graf statistik yang menunjukkan kadar peningkatan pembuangan bayi di Malaysia juga telah sedikit sebanyak membantu dalam memudahkan proses untuk menganalisis dan membuat kesimpulan daripadanya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Objektif kajian yang akan saya bincangkan adalah mengkaji gejala pembuangan bayi dalam Malaysia. Dapatan kajian dalam mengkaji gejala pembuangan bayi dalam Malaysia antaranya adalah kekurangan didikan agama dari keluarga. Hal ini kerana kepribadian seorang remaja mendedahkan cara ibu bapa mereka mendidik mereka. Selain itu, kurangnya kasih sayang dari keluarga. Anak yang kurang kasih sayang dari keluarga akan keluar dan mencari perhatian dan kasih sayang daripada orang luar. Seterusnya, antara punca berlakunya masalah pembuangan bayi dalam kalangan remaja adalah pengaruh rakan sebaya, teknologi dan sosial media. Akhir sekali, kita juga tidak harus menyalahkan sepenuhnya kepada ibu bapa yang kurang mendidik, kerana berlakunya masalah seperti ini adalah atas kemahuan mereka sendiri. Remaja sekarang sanggup melakukan apa sahaja untuk memuaskan nafsu sendiri dan kepuasan mereka sendiri. Hai, nama saya Elisia Najatan, saya dari AM 228-3A. Seterusnya saya akan membentangkan tentang dapatan kajian untuk objektif yang kedua, iaitu ciri-ciri sasiar dalam diri selepas mengkaji ilmu falsafah ontologi. Sasiar bermaksud kepribadian atau tingkah laku seseorang dalam menjalani kehidupan seharian. Terdapat skop kajian falsafah ontologi di mana ianya juga membincangkan dan mengkaji tentang tingkah laku manusia. Mempunyai etika yang baik mampu untuk membentuk persetaraan yang lebih sihat dan terhindar daripada melakukan perbuatan yang negatif seperti pembuangan bayi. Remaja beranggapan bahawa mereka sudah
sudah cukup matang untuk mencuba sesuatu yang tidak kerap dilakukan orang lain. Tindakan seperti ini akan menyebabkan mereka untuk tidak berfikir secara rasional tanpa memikirkan risiko yang bakal mereka hadapi. Seterusnya, dalam falsafah Islam, menjaga pergaulan dan tingkah laku semasa pergaulan merupakan satu tuntutan dalam agama Islam sendiri, manakala untuk falsafah Barat tiada batasan dalam pergaulan. Kedua-dua falsafah ini mempunyai kaitan dengan falsafah ontologi kerana kedua falsafah tersebut memberikan kesan terhadap sosial dan tingkah laku seseorang. Seterusnya, ialah berfikiran terbuka. Sikap masyarakat yang lebih suka mengkritik golongan muda seperti remaja yang hamil anak belum nikah menyebabkan mereka berasa takut dan dipandang hina kerana tertekan dengan komen yang dilontarkan oleh masyarakat remaja nekat untuk membuang bayinya. Ekoran daripada hilangnya sifat kemanusiaan dalam diri ini menyebabkan berlakunya peningkatan dalam kes pembuangan bayi di Malaysia. Contohnya, tindakan membuang bayi di tempat terpencil seperti di tepi longkang dan tandas adalah satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan kerana menyebabkan bayi yang tidak berdosa secara tidak langsung meninggal dunia. Terdapat dua solusi yang boleh dilakukan. Pertama sekali, ibu bapa boleh mendidik anak-anak mereka sejak dari kecil lagi mengenai ilmu agama kerana ini mampu membuatkan para remaja berfikiran secara lebih matang dan tidak membelakangi perintah agama mereka. Solusi kedua ialah pihak kerajaan dan NGO boleh melaksanakan program berkaitan dengan pendidikan seks. Melalui pendidikan seks ini mampu memberikan pendedahan yang lebih mendalam serta kesedaran para remaja. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan objektif 3, iaitu melahirkan sifat keinsafan dalam diri. Pembuangan bayi dan pengguguran dianggap sebagai cara terbaik oleh segelintir pihak yang sanggup menyembunyikan kelahiran. Kini, seiring jumlah bayi yang ditemukan hidup dan mati terus meningkat di mana-mana sehingga mencetuskan fenomena bayi terlantar kembali muncul. Meskipun jenayah pembuangan bayi merupakan jenayah paling rendah dibandingkan dalam kalangan jenayah seksual, wanita dan kanak-kanak, akan tetapi jenayah ini tidak seharusnya dipandang ringan atas sebab ia adalah satu tindakan yang mengancam nyawa insan kecil yang tidak bersalah serta berdosa. Antara alternatif terbaik bagi mereka yang telah melahirkan anak luar nikah untuk mengelakkan diri daripada melakukan jenayah membuang bayi, malah membuang bayi secara sadis ialah dengan adanya pihak polis menjalankan tugas penyiasatan ke atas kes keguguran bayi mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan atas alasan penyembunyian kelahiran. Jika disabit kesalahan, pihak berkenaan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda sehingga 3,000 atau kedua-duanya sekali. Tindakan ini harus dilaksanakan agar remaja tersebut mempunyai perasaan takut yang berganda serta tidak berani untuk membuang bayi. Selain itu, Kabinet juga memutuskan untuk menyiasat pembuangan bayi sebagai kes pembunuhan atau cubaan membunuh untuk menghukum dengan lebih berat. Setakat ini, pihak polis masih belum mengaplikasikan seksyen ini, maka hukuman berat adalah penting agar mereka beringat-ingat dan berwaspada dalam pergaulan serta mengelakkan hubungan yang menentasi batasan agama. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulannya, semua pihak haruslah bekerjasama untuk membendung isu tersebut dari menjadi semakin berleluasa. Ini adalah kerana agar semua remaja dan juga dewasa tidak menjadi mangsa yang membuang bayi yang tidak bersalah itu. Saya berharap agar isu ini dapat dibendung dan dapat menyelamatkan semua bayi yang tidak bersalah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.